Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah berkenaan mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan hari ini kita akan belajar melagukan syair dan menyatakan maksud. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 muka surat 10. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid dapat melagukan syair. Yang kedua, murid dapat membaca, memahami dan menyatakan maksud syair. Hari ini kita akan belajar melagukan syair dan menyatakan maksud. Sebelum kita belajar berkenaan melagukan syair dan menyatakan maksud, eloklah kita belajar terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan syair dan ciri-ciri syair. Syair merupakan sejenis puisi berlagu. Syair juga merupakan sejenis puisi Melayu lama yang berangkap. Selain itu, syair dilagukan untuk menyampaikan pengajaran dan nasihat melalui cerita dan lagu, terutama dalam aspek pengajaran dan teguran. Seterusnya, syair juga dilagukan oleh tukang lagu. Kelembutan nada syair berupaya mengusik perasaan dan meninggalkan kesan kepada pendengar. Sekarang kita akan belajar berkenaan ciri-ciri syair. Yang pertama ialah bilangan baris. Setiap rangkap atau bait syair terdiri daripada 4 baris. Ini bermakna setiap satu rangkap syair mengandungi jumlah baris yang tetap. Ini ialah contoh rangkap ataupun bait syair yang mempunyai 4 baris. Baris 1, baris 2, baris 3 dan baris 4. Ingat, syair mempunyai rangkap yang mempunyai 4 baris sahaja. Tidak mungkin 3 baris ataupun 2 baris ataupun lebih daripada 4 baris. Syair mempunyai rangkap yang ada 4 baris sahaja. Ciri syair yang seterusnya ialah maksud baris. Syair tidak memiliki pembayang seperti pantun, tetapi semua baris mengandungi isi dan makna. Inilah contoh syair yang mempunyai 4 baris. Setiap baris adalah isi bermakna dan tidak sama macam pantun. Kalau pantun, kita hanya lihat kepada baris ketiga dan baris keempat saja untuk melihat maksudnya. Tetapi syair berbeza. Kita perlu lihat semua baris untuk mengetahui maksud dan isi sebenar syair tersebut. Seterusnya kita akan lihat ciri yang ketiga, iaitu rima akhir untuk syair. Pola rima akhir untuk syair ialah A. Contohnya kita lihat kepada rima akhir bagi setiap baris. Jahat, maksiat, bertaubat, akhirat. Kalau kita lihat, bunyinya seakan sama dan berakhir ad. Maka pola rima akhirnya ialah A. Sebagaimana yang kita tahu, syair ini perlu dilagukan dan ini antara irama-irama syair yang murid perlu tahu. Yang pertama, selendang delima. Yang kedua, dodoi. Hiasan, tok kenali perantau. Batu belah, perindu dan banyak lagi irama-irama syair. Sekarang murid boleh merujuk kembali muka surat 10. Di dalam buku teks muka surat 10 ini terdapat 4 rangkap syair, iaitu syair warisan seni. Jom kita pendengarkan syair yang dilagukan oleh murid sekolah menggunakan irama hiasan. Dari dahulu sehingga kini, tua dan muda, sana dan sini, kekal martabat warisan seni, jadi sanjungan hati nurani. Seni tarian ibarat permata, lenggok bersopan dipandang mata, gerak dan geri indah sekata, zapin dan inang pusaka kita. Nyanyian gazal warisan asli, diiring gambus tali temali, yang mendengar ceria kembali.
sebarang kerja mudah sekali. Busana Melayu amat bermakna, apabila digaya indah suasana. Kurung kebaya pelbagai warna, jadi pujian di mana-mana. Sekarang kita akan lihat maksud bagi setiap rangkap syair. Untuk rangkap pertama dan rangkap yang kedua telah dinyatakan maksudnya. Okey, yang pertama adalah berkenaan warisan seni zaman berzaman perlu dimatabatkan dan disanjung. Okey, kalau kita lihat dalam baris pertama ini, okey, menceritakan berkenaan warisan seni. Okey, yang kedua, kita lihat kepada rangkap syair yang kedua. Seni tarian ibarat permata, lenggok bersopan dipandang mata. Gerak dan geri indah sekata, zapin dan inang pusaka kita. Okey, kalau kita lihat daripada setiap baris syair ini menceritakan berkenaan seni tarian. Okey, seni tarian contohnya zapin dan inang. Okey, dia menceritakan seni tarian ini sangat indah. Okey, sangat indah gerakannya. Gerak dan geri indah sekata. Bermaksud seni tarian indah gerakannya. Sekarang kita akan lihat kepada rangkap syair yang ketiga. Untuk rangkap yang ketiga, kita baca terlebih dahulu. Nyanyian gazal warisan asli diiring gambus tali temali, yang mendengar ceria kembali, sebarang kerja mudah sekali. Kalau kita lihat kepada setiap baris syair ini menceritakan berkenaan nyanyian gazal. Okey, nyanyian gazal. Okey, kita tulis dahulu nyanyian gazal. Okey, nyanyian gazal beriringkan, diiringi gambus. Gambus ini alat muzik Okey. Jadi kita boleh tulis nyanyian gazal diiringi gambus, yang mendengar ceria kembali, sebarang kerja mudah sekali. Okey, bermaksud nyanyian gazal ini membuatkan pendengar bersemangat. Okey, pendengar menjadi lebih bersemangat. Okey, jadi untuk rangkap syair yang ketiga, cikgu boleh bagi cadangan untuk maksudnya nyanyian gazal diiringi gambus membuatkan pendengar lebih bersemangat. Okey, kita lihat kepada rangkap syair yang keempat. Sebelum kita melihat kepada maksud bagi rangkap syair yang keempat, okey, ini ialah cadangan maksud bagi rangkap syair yang ketiga. Nyanyian gazal diiringi gambus membuatkan pendengar bersemangat. Okey, sekarang kita lihat kepada rangkap syair yang keempat. Busana Melayu amat bermakna, apabila digaya indah suasana, kurung kebaya pelbagai warna, jadi pujian di mana-mana. Okey, kalau kita lihat kepada setiap baris syair ini, setiap baris rangkap keempat ini, okey, dia menceritakan berkenaan busana Melayu. Okey, jadi kita boleh kaitkan dengan kurung kebaya. Macam mana kita nak kaitkan? Kita boleh tulis busana Melayu seperti kurung kebaya. Okey, jadi apa baris seterusnya yang boleh tulis? Apabila digaya indah suasana, jadi pujian di mana-mana. Jadi kita boleh tulis busana Melayu seperti kurung kebaya sangat cantik apabila dipakai. Okey, cikgu guna istilah dipakai sebab dekat sini dia ada tulis digaya. Digaya ni boleh kita tukar menjadi dipakai. Okey, dekat sini ada digaya. Jadi cikgu tukarkan dalam maksud ni dipakai. Jadi ini cadangan maksud untuk rangkap syair yang keempat. Busana Melayu seperti kurung kebaya sangat segak dan cantik apabila dipakai.
Jadi apa yang dipelajari pada hari ini, syair merupakan sejenis puisi berlagu. Syair dilagukan untuk menyampaikan pengajaran dan nasihat melalui cerita dan lagu, terutama dalam aspek pengajaran dan teguran. Jadi inilah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti jilid 2 muka surat 12. Sekarang murid boleh bersedia dengan membuka buku aktiviti muka surat 12. Arahannya, lagukan syair kemudian tulis maksudnya. Nanti apabila cikgu pendengarkan syair, murid sama-sama melagukan syair. Kemudian, murid akan tulis maksud bagi setiap rangkap syair. Sebelum kita melagukan syair, kita baca terlebih dahulu setiap rangkap syair. Kita baca, bukan melagukan. Okey, nanti kita melagukan syair bagi setiap rangkap syair. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Untuk rangkap yang kedua, kebaya labuh warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si dara memakai tambah cantiknya. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseli, amat selesa senang berdiri. Kalau murid perhatikan, setiap baris syair ini, pola rima dia semuanya berakhir dengan A. Kalau murid perasan, rangkap syair yang pertama berakhir dengan ni, semuanya ni. Yang kedua, ma. Yang ketiga, nya. Dan yang keempat, ri. Itulah keindahan syair. Sekarang cikgu akan perdengarkan lagu syair yang dilagukan. Cikgu akan perdengarkan syair yang dilagukan oleh murid sekolah. Dan cikgu harap murid boleh melagukan syair bersama-sama murid yang melagukan syair nanti. Busana tradisi sangat berseni, dipakai orang ke sana sini. Baju kebaya terkenal kini, jadi warisan hiasan jasmani. Kebaya labuh warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si dara memakai tambah cantiknya. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Sekarang kita akan lihat maksud bagi setiap rangkap syair. Untuk rangkap yang pertama telah diberikan maksudnya, iaitu baju kebaya antara busana tradisi perlu diingati. Ingat murid-murid, setiap baris dalam rangkap syair ini membawa isi bermakna. Jadi untuk mengetahui maksud syair tersebut, kita perlu lihat setiap baris dalam rangkap syair. Sekarang kita akan mencari maksud untuk rangkap kedua, ketiga dan keempat. Kita akan lihat terlebih dahulu rangkap yang kedua. Kita baca terlebih dahulu. Kebaya labuh warisan lama, dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama, buat pemakainya tumpuan utama. Kalau kita lihat
rangkap ini, setiap baris ini menceritakan tentang kebaya labuh. Okey, jadi ini ialah maksud utamalah. Ini ialah tujuan ataupun rangkap ini menceritakan berkenaan kebaya labuh. Okey, apa yang diceritakan dalam kebaya labuh ni, berkenaan kebaya labuh ini? Okey, kebaya labuh ini dipakai ketika jalan bersama. Cantik coraknya bermotif rerama. Jadi kita boleh tulis kebaya labuh bercorak cantik. Bercorak cantik. Buat pemakainya tumpuan utama, kita boleh tukarkan ayat. Kebaya labuh bercorak cantik membuatkan pemakainya menjadi tumpuan. Okey, jadi ini cadangan jawapan. Kebaya labuh bercorak cantik membuatkan pemakainya menjadi tumpuan. Jadi cikgu ulang kembali, ini ialah cadangan maksud untuk rangkap syair yang kedua, iaitu baju kebaya labuh yang bercorak cantik membuatkan pemakainya sering menjadi tumpuan. Sekarang kita lihat kepada rangkap syair yang keempat. Kita baca terlebih dahulu. Kebaya nyonya tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya. Berbunga-bunga tepi sulamannya, si dara memakai tambah cantiknya. Okey, kalau kita lihat, okey, syair ini, setiap baris syair ini menceritakan berkenaan kebaya juga, iaitu kebaya nyonya. Okey, jadi kita boleh tulis, okey, baju kebaya nyonya. Okey, baju kebaya nyonya. Okey, tinggi nilainya, negeri Melaka tempat empunya, berbunga-bunga tepi sulamannya. Okey, kita boleh ceritakan berkenaan bunga-bunga tepi sulamannya. Kita tulis baju kebaya nyonya bersulamkan apa? Bunga-bunga. Bersulamkan bunga-bunga. Si dara memakai tambah cantiknya. Okey, kita boleh tukarkan kepada ayat. Okey, boleh membuatkan si dara, ataupun kita tulis anak dara, atau pemakai menjadi semakin cantik. Okay, jadi ini cadangan maksud untuk rangkap syair yang ketiga. Baju kebaya nyonya bersulamkan bunga-bunga membuatkan anak dara atau pemakai menjadi semakin cantik. Jadi cikgu ulang kembali cadangan maksud syair, rangkap syair yang ketiga, iaitu baju kebaya nyonya yang bersulamkan bunga-bunga membuatkan anak dara atau pemakai kelihatan bertambah cantik. Okey, kita lihat kepada rangkap syair yang terakhir, iaitu rangkap syair yang keempat. Kebaya pendek, kita baca terlebih dahulu. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri, amat selesa senang berdiri. Okey, ini menceritakan berkenaan kebaya pendek. Okey, kebaya pendek. Kebaya pendek nama diberi, jadi pilihan oleh saudari. Berkain batik tambah berseri. Okey, jadi kita boleh kaitkan dengan berkain batik tambah berseri. Okey, kita tulis baju kebaya pendek dipakai bersama kain batik. Okey, jadi kita boleh kaitkan. Seterusnya, baris yang keempat, amat selesa senang berdiri. Okey, kita boleh tulis baju kebaya pendek dipakai bersama kain batik, selesa dipakai. Okey, jadi ini cadangan maksud baju kebaya pendek dipakai bersama kain batik, selesa dipakai. Jadi cikgu ulang kembali cadangan maksud untuk rangkap
keempat, rangkap syair yang keempat iaitu baju kebaya pendek dipakai bersama kain batik selesa dipakai. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.